Belajar bersama saya pada hari ini, kita akan melihat Bahasa Malaysia tahun 5 SJKC, buka buku teks anda, tema 6, unit 18, muka surat 89. Satu muka surat sahaja ya hari ini. Jadi kita lihat di sini, untuk unit 89, unit 18, muka surat 89 ni, kita melihat cantiknya objek budaya. Cantiknya objek budaya. Itu tajuk dia untuk unit 18, muka surat 89. Baik. Hari ini kita akan belajar menyampaikan pesanan mengikut urutan. Menyampaikan pesanan 就是我们要传达别人吩咐我们的，老师吩咐我们的，父母吩咐我们的，我们就要帮忙传话。mengikut urutan, urutan 是跟着次序。Baik. Mengenal pasti dan membina ayat menggunakan perkataan yang mengandungi imbuhan pinjaman. 之前我们学过了 imbuhan 有 imbuhan awalan. Imbuhan awalan 是放前面的 Kemudian kita juga telah belajar imbuhan akhiran. 那是 akhiran 是放后面的 imbuhan 还有我们也有学了 imbuhan apitan 呀 imbuhan apitan. Imbuhan apitan 是夹在中间的夹在中间的 imbuhan. Baik, imbuhan. Tapi pada kali ini kita akan belajar imbuhan pinjaman. Imbuhan pinjaman 的意思是说是借来的因为 imbuhan 是从别的语言借过来的。Okay? Mari kita lihat gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut kita lihat. Berikut adalah beberapa perkara yang anda akan jumpa dalam teks ya. Okey, kita lihat gambar yang pertama ini. Ini adalah daun sirih. Okey, bentuknya seperti ini. Daun sirih biasanya dimakan bersama dengan kapur dan juga biji pinang ya. Untuk mereka yang makan daun sirih biasanya mereka akan makan begitu. Baik, seterusnya kita juga akan jumpa tepak sirih. Tepak sirih. Tepak sirih seperti ini. Ya. Ini tepak sirih. Biasanya digunakan untuk majlis pertunangan ataupun majlis perkahwinan. Baik, kita juga akan jumpa perkataan asam Jawa. Ini asam Jawa ya. Asam Jawa kalau anda jumpa di kedai, dia akan dijual dalam paket yang sebegini. Baik. Baca dahulu petikan. Okey, baca dahulu petikan. Kemudian mari kita lihat perenggan yang pertama. Ya, ataupun 3 perbualan. Anda boleh pauskan video untuk menyalin kosa kata. Ya, baca bersama-sama dengan saya dengan suara yang lantang dan jelas ya. Mari kita lihat Puan Sarinah dan Gimis ya. Puan Sarinah berkata, "Gimis, kamu kenal objek di dalam almari hiasan itu?" Almari hiasan 是这个 almari 是橱来的。hiasan 是说它放那边摆美的，它里面放漂漂亮亮的东西macam barang-barang kaca yang cantik ya, letak di dalam tu. Kemudian Gimis dia kata, "Saya selalu memandangnya tetapi tidak tahu kegunaannya, Ibu." Gimis 说我很常看到我有看到，但是呢 tetapi 但是 tidak tahu kegunaannya， 不知道它的用途或者是用处kegunaannya. Jadi kita tahu Puan Sarinah ni merupakan ibu kepada Gimis ya, 她是 Gimis 的妈妈Puan Sarinah. Baik, mari kita lihat seterusnya Puan Sarinah. Inilah tepak sirih namanya. 这个就是 tepak sirih dia kata. Tepak sirih namanya. Ini ya. Inilah dia tepak sirih. Tepak sirih dilengkapi mangkok-mangkok kecil yang bertutup. 这个是 mangkok-mangkok kecil ya. Ini dia mangkok-mangkok kecil yang bertutup. Bertutup 是有遮起来的有盖起来的。
Tepak sirih digunakan dalam adat memakan sirih。所以tepak sirih呢，它是用来有一个传统叫adat memakan sirih。jadi 在这里它介绍什么叫做tepak sirih。baik, mari kita lihat seterusnya pula. Sama juga anda boleh pausekan video ataupun hentikan video untuk menyalin kosakata. Pastikan baca sambil menyalin ya. Gimis bertanya kepada ibunya, bagaimanakah tepak sirih ibu kekal? Kekal 是说保持保留 bersinar 发亮 tanpa 是没有 tanpa karat 没有 karat 是说生锈你说他问为什么妈妈的tepak sirih 呢能够保持保留着 bersinar 发亮然后没有生锈。Puan Sarinah berkata, Gimis, ibu proaktif. Proaktif ya, mengekalkan ciri anti karat pada tepak sirih dengan mencucinya. Ibu akan memisahkan bahagian-bahagian tepak sirih dan merendamnya di dalam baldi yang berisi air perahan asam jawa. Air itu secara automatik akan bertindak sebagai bahan pencuci tepak sirih. Selepas itu, bahagian-bahagian itu dijemur. Minta kakak kamu mencuci tepak sirih itu. 最后他讲了这么多过后，他讲 minta kakak kamu 叫你的姐姐去洗。怎样洗法？它上面这边已经讲了Bagaimanakah cara untuk mencuci? Sudah diterangkan. Jadi apabila Gimis memberitahu kakaknya nanti, arahan ibu dia mesti ikut urutan, 跟着次序。Baik, mari kita lihat yang seterusnya. Untuk seterusnya, Gimis menjawab tadi ada arahan daripada Puan Sarina sampaikan pesanan kepada kakak. Okey, sekarang Gimis pun berkata, baiklah ibu, bagaimanakah cara mencuci gambar tepak sirih itu ibu? Jadi Puan Sarina pun berkata, tepak sirih dalam bentuk fotografi mudah sahaja. 现在是 fotografi fotografi 是照片来的，你用你的 kamera ataupun telefon kamu ambil gambar 然后你拿去店那边洗一下 okey 就有一个 fotografi 照片来的mudah sahaja mencucinya. Turunkan gambar itu, kemudian lap cermin dan bingkai menggunakan tuala kecil yang lembab. Minta abang kamu yang melakukannya. 所以这一些活动呢Gimis 的妈妈教 Gimis 的哥哥去做 abang kamu abang kamu yang melakukannya 所以他要传话这些东西全部跟着秩序 ikut urutan dan sampaikan kepada abang. Baik, sekarang mari kita lihat Gimis dan Suping. Jadi kita tahu Suping ni merupakan abang kepada Gimis, si Gimis 的哥哥Abang, tadi ibu berpesan. Okay, Suping 就讲 baiklah Gimis. 所以现在你看在哪里能够找出来答案？因为刚才讲 minta abang kamu yang melakukannya， 所以他其实是叫哥哥做什么呢？所以 abang tadi ibu berpesan agar 或者是 supaya 也可以berpesan agar 或者是 supaya 做什么？ mencuci， 从这边拿一下答案mencuci gambar tepak sirih。 所以头我们要先讲到底妈妈吩咐什么呢？妈妈是叫他们吩咐，在这里能够找到答案 cara mencuci gambar tepak sirih， 然后放 nokta 在这边过后你再从这边sini dapatkan urutan cara-cara untuk mencuci。 So 你用 mula 起先呢 mula kamu perlu， 因为他跟他哥哥讲你应该 kamu perlu 做什么东西？这边 turun 变成 menurunkan 放下kamu perlu menurunkan turun 变成 menurunkan
menggunakan. Nah, 下来哦 gambar, okey, gambar tepak sirih 这边 gambar itu是什么呢？ itu 就是他讲的 tepak sirih. nokta. 然后这边 K 你放新的句子 kemudian koma lap cermin dan bingkai menggunakan tuala kecil yang lembab. 你就是从这里一模一样的写下去，换一些的东西哦。lap cermin dan bingkai 不可以讲 mengelap 哦，因为你是 arahan 来的 sapu lantai tolong senyap 这些是没有加 imbuhan. Kemudian lap cermin dan bingkai menggunakan tuala kecil yang lembab BAP 不可以 BAB LEMBAB 是愚蠢的意思，有些迟钝的意思哦。lembab BAB 呀，现在是 lembab P BAP 是有一点是的哦。Baik, itu ialah jawapan untuk yang beberapa perkara yang perlu disampaikan oleh Gimis. Jadi kita lihat dia ikut urutan. Dia bagi tahu apa arahan dahulu, pesanan yang penting, mencuci gambar. Kemudian dia akan ikut urutan beritahu cara-cara untuk mencuci gambar. Baik. Sekarang kita melihat pesanan kepada kakak. Pesanan kepada kakak. Ini tadi ialah pesanan ibu kepada kakak. Boleh jumpa jawapan dari dalam teks juga. Hanya perlu susun saja. Jadi kita ambil sini, jawapannya di sini. Okay. Ibu juga berpesan kepada kakak supaya, okay. Ibu juga berpesan kepada kakak supaya, 所以这边已经 supaya， 那么下一个你就要用刚才之前的你就用 agar 了哦，这样你就有多样化的答案。Baik, ibu juga berpesan kepada kakak supaya 做什么呢？你看这边答案可以从这里找 mencuci tepak sirih itu 现在不是洗照片哦，照片是由哥哥来洗，现在他叫他mencuci tepak sirih itu， 所以写这边 kepada kakak supaya mencuci tepak sirih nokta 就好了。也是一样，你要开始跟着去是 mula-mula 这边 mula-mula 从这里哈，kamu perlu memisahkan 就是抄这里换一些而已哦。memisahkan bahagian-bahagian tepak sirih dan merendamnya di dalam baldi yang berisi air perahan asam jawa 哦 nokta 然后selepas itu 这边就不要了，因为这个不是相关的，因为这个它是说为什么要扔到，为什么要把它浸在水里面哦，所以这个是不需要写，我们直接跳去这里。Selepas itu bahagian-bahagian itu dijemur, bahagian-bahagian itu dijemur， 所以我们跟着次序传话。Okey, jadi Anda boleh tuliskan jawapannya ya. Baik, kalau anda tak sempat, anda boleh rewind balik video ataupun kamu ulang semula rakaman ini ya. Mari kita lihat seterusnya. Ini tadi petikan. Okey, sekarang kita ingin mencari apakah imbuhan pinjaman yang terdapat dalam petikan. Mari kita highlight bersama-sama ya. Okey, yang pertama, adakah anda jumpa imbuhan pinjaman? Anda boleh buat bersama-sama ya. Ya, yang pertama kita ada proaktif, ya betul. Dilengkapi bukan ya, dilengkapi ni ialah imbuhan apitan ya, sama juga digunakan imbuhan apitan. Jadi kita ada anti karat ya, anti karat. Kemudian kita ada automatik ya, automatik. Perahan bukan, karena perahan ialah imbuhan akhiran ya, an. Kata dasar perah. Imbuhan akhiran an tambahan perahan ya. Okey, ada lagi fotografi ya, gambar. Ada lagi? Tak ada. Jadi kita ada 4 imbuhan pinjaman pada muka surat ini ya. Kita ada proaktif, anti karat, automatik dan fotografi. Mari kita lihat maksudnya.
Ya, anda boleh salin maksudnya dan lihat, baca sambil salin ya. Ini merupakan 4 imbuhan apitan yang terdapat dalam petikan tersebut ya. Seterusnya, mari kita lihat yang ni, kita ada imbuhan pinjaman. Okey, kita ada imbuhan pinjaman. Imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. 什么叫做imbuhan pinjaman? Imbuhan pinjaman 是说从别的语言那边借过来的哈。Ini imbuhan pinjaman. Jadi yang pertama, kita lihat kita ada imbuhan awalan. Ini yang biasa kita lihat. Ada lagi beberapa yang lain yang mungkin jarang kita lihat. Jadi kita hanya sentuh beberapa yang biasa kita akan jumpa dalam buku teks. Okay, kalau awalan kita ada perkataan-perkataan yang ada imbuhan juru, maha, pra, tata, pro, anti, eka, dwi dan tri. Untuk imbuhan pinjaman jenis akhiran, okay, 放后面的 akhiran, kita ada wan, wati, man, is dan isma. Manakala untuk sisipan, kita juga ada imbuhan pinjaman jenis sisipan, iaitu l, dan in. Ya. Ini anda hanya tahu saja ya. Terdapat imbuhan yang wujud dalam bentuk sebegini. 这是imbuhan pinjaman 有这样子的，你知道就好了。Seterusnya, mari kita lihat imbuhan juru. Juru biasanya merujuk kepada orang yang ahli atau mahir dalam sesuatu pekerjaan tertentu. 他是很会的哈。他对于那些他对他的工作呢比较熟悉的 mahir. Bergabung dengan kata kerja. 通常它是配动词。Penulisannya tidak terpisah, 它是放在一起。比如说 juru terbang, 飞机师，他很会驾飞机的。juru rawat, 他很会医治人的护士。Kemudian kita ada imbuhan maha. Imbuhan maha ini menunjukkan besar, tinggi dan juga agung. 是一说最厉害的、最高等次的、最高级的。Imbuhan pra bermaksud 这个 pra 的意思是说 sebelum atau syarat kepada sesuatu. 之前或者是它的条件。比如我讲 pra sekolah. Pra sekolah 的意思是说pra sekolah 说幼儿园了哈。Seterusnya kita melihat imbuhan akhiran. Akhiran 是说放在后面的哈。akhiran 呢，这个imbuhan pinjaman akhiran 也是像平常的imbuhan 是放在后面的。好，我们看有哪一些呢？比如说 man, wan, wati, okay, 这是一些而已哈。Man 呢是指orang yang ahli atau pemilik sifat. Bergabung dengan kata sifat untuk mewujudkan maksud orang yang ahli. 比如说 seniman, seniman 艺术家。Seterusnya kita ada akhiran wan. Wan maksudnya pelaku atau pemilik. Okay. Akhiran wati, perempuan yang ahli. Contoh olahragawati, 女运动员。Okay. Akhiran ini saja. Akhiran ita, contoh wanita. Ini beberapa contoh yang kita biasa boleh lihat. Seterusnya, okay, anda boleh pause kan untuk salin. Sebelum tu mari kita baca bersama-sama dulu. Anda boleh merujuk kepada maksud yang ada di sebelah ni ya. Antibakteria. Baca bersama saya dulu. Jangan menulis dulu, baca dahulu ya. Kemudian apabila anda menyalin nanti, baca sekali lagi. Jadi anda sudah baca sekurang-kurangnya 2 kali. 这样就比较熟悉了。Baik, antibakteria. Nampak? Semuanya kita tulis
rapat. Antibiotik, antibody, antidadah. Anti jenayah, anti kerajaan, antiseptik, antivirus, autobiografi, autograf, automobil, biadab, dasawarsa, dwi bahasa, dwi budaya, dwi bulanan, dwi fungsi, dwi jantina, dwi tahunan, dan eka bahasa. Ya, pastikan Anda tahu maksudnya supaya nanti Anda boleh buat latihan isi tempat kosong ya menggunakan imbuhan pinjaman. Baik, seterusnya beberapa lagi. Juru acara, juru analisis, juru audit, juru azan, juru bahasa, juru bina, juru cakap, juru elektrik, juru gambar, juru hebah. Kita ada juru jual, juru kamera, juru latih, juru layar, juru masak, juru mesin, juru mudi, juru rawat, juru reka, juru selam. Ya, boleh tengok maksudnya dalam bahasa Cina. 看它的意思哦，老师已经放意思在这儿了。Baik, seterusnya kita ada Mahaguru, Mahakarya, Maharaja, Maharaja Lela, Maharani, Mahasiswa, Mahasiswi, mikroorganisma, mikroskop, multimedia, multivitamin, panca indera, pancaragam, poliklinik, politeknik, prabayar, prakata, pramugara, pramugari, prasangka. Okey, seterusnya lagi olahragawati, olahragawati, peragawati, seniwati. 你会注意到，如果 wati 的都是女生哦。sukarelawati, angkasawati, duniawi, simbolik, systematic, patriotic. Okay. Seterusnya kita ada prasarana, prasekolah, proaktif, tata bahasa, tata cara, rupawan, sastrawan, sukarelawan, usahawan, dan wartawan. Baik, itu sahaja. Pastikan Anda pause video untuk salin ataupun membaca bersama saya. Pastikan Anda tahu maksudnya untuk latihan imbuhan pinjaman yang akan datang ya. Sehingga ini sahaja untuk hari ini. Terima kasih.